Assalamualaikum. Okay, next video kita akan ceritakan tentang care of newborn, iaitu penjagaan bayi selepas lahir. Okay, objektif dia kita akan menyatakan penjagaan segera untuk bayi yang baru lahir, menyatakan penjagaan selanjutnya untuk bayi yang baru lahir. Okey, jagaan segera kita ada 5 poin yang penting dan kita akan huraikan satu persatu lah. Okey, poin yang pertama melapangkan saluran pernafasan bayi. Yang kedua memotong tali pusat. Yang ketiga menilai keadaan am bayi dengan menggunakan skop Apgar. Yang keempat mengidentifikasikan bayi. Yang kelima mengekalkan kesuaman bayi. Okey, kita akan tengok satu persatu topik dia lah. Okey, yang pertama, melapangkan saluran pernafasan. Semasa proses kelahiran, bayi mungkin tersedut atau tertelan sekresi atau cecair liquid bercampur darah di dalam mulut dan faring. Jika mucus, cecair amniotik atau meconium hadir di kanal respirasi bahagian atas semasa kelahiran, bahan ini akan disedut ke dalam bronchi dan menyebabkan atelectasis atau pneumonia neonate berlaku. Atelectasis ni maksud paru-paru kolaps, paru-paru terhenti, dan pneumonia ni merupakan inflamasi ataupun jangkitan pada paru-paru. Okey, bayi dipegang dengan kepala lebih rendah dari tubuh badan untuk menggalakkan pengaliran keluar mucus dari saluran respirasi. Okey, kedudukan bayi seperti ini dia akan menggalakkan penarikan graviti. Bila kepala rendah badan tinggi, tarikan graviti itu akan membolehkan cecair atau mucus yang berada di dalam paru-paru untuk keluar ke arah mulut dan faring. Okey, sedutan dilakukan di mulut diikuti dengan hidung secara lemah lembut dengan menggunakan saiz tube 8 menggunakan tekanan negatif yang rendah iaitu tidak melebihi negatif 10 cm H2O. Okey, macam ni kita kena, first kali kita akan buat suction lah. Kita akan guna suction tubing 8 yang paling kecil dengan menggunakan tekanan negatif. Negatif 10 lah. Kita gunakan tekanan yang paling rendah sebab apa? Bila kita suction, kita menyedut benda tu, kita tak nak sekali tisu-tisu yang sel yang baru tumbuh untuk tersedut sekali. Maksudnya kita nak menggalakkan, kita tak nak tisu yang baru disedut sekali lah kalau menggunakan tekanan yang tinggi. Okey, sebab tu kita gunakan tekanan yang negatif. Okey, sedutan mulut adalah selamat dilakukan tetapi sedutan di oropharynx tidak dilakukan dengan kuat untuk mengelakkan rangsangan vagal yang akan menyebabkan bradycardia dan apnea. Maksudnya dekat sini, kita akan sedut di bahagian mulut. Itu yang pertama. Dan di bahagian oropharynx, iaitu di bahagian tekak, kita sedut, kita still lakukan sedutan. Tetapi tidak terlalu kuat. Kerana apa? Kita takut untuk datangnya rangsangan. Kita nak elakkan daripada rangsangan vagal. Iaitu rasa macam nak muntah, loya. Macam kita jolok tekak, kita rasa nak muntah, itu yang kita tak nak. Kenapa? Dia boleh menyebabkan bradycardia ataupun apnea berlaku pada bayi lah. Kateter sedutan tidak boleh dimasukkan melebihi daripada 5 cm dalam oropharynx. Sedutan dihentikan apabila bayi telah bernafas menangis dengan baik. Okey, memotong tali pusat. Dalam proses penyambutan bayi, ada 3 orang yang akan lakukan. First yang menyambut, second yang menyedut sekresi ataupun mucus dari mulut dan hidung. Yang ketiga ialah pembantu untuk memotong tali pusat. Apabila pembantu sedang melekakan saluran pernafasan, klemkan tali pusat lebih kurang 2.5 cm dari umbilical, iaitu daripada badan bayi 2.5 je kita ambil, kita clamp. Lepas tu clamp dengan artery forceps lah berdekatan dengan vulva. Dan satu lagi artery forceps lagi 5 cm dari clamp umbilical, kemudian dipotong tali pusat. Okey, first kali kita clamp 2 cm daripada pusat baby, kita clamp. Lepas tu daripada vulva kita ambil 5 cm, kita clamp. Sebab apa kita ambil 5 cm lagi panjang daripada vulva?
Sebab apa kita nak gunakan CCT. Teknik CCT untuk keluarkan placenta. Kalau ingat lagi lah untuk video sebelum ni, kita sedangkan CCT tu. Okey, kelembapan dari pusat diklaim akan menyebabkan insiden neonatal jaundice yang menyebabkan yang lebih tinggi terutamanya di kalangan bayi pramasa iaitu pramatang, preterm dan bayi dengan rhesus incompatibility. Okey, contoh darah untuk G6PD dan TSH, thyroid stimulating hormone diambil secara rutin. Okey, poin yang ketiga, menilai keadaan bayi menggunakan kaedah Apgar score berdasarkan 5 kriteria tersebut. Heart rate, respiration effort, muscle tone, reflex irritability and colours. Mengidentifikasi bayi. Tunjukkan jantina kepada ibu, mengarahkan ibu menyebutkan jantina bayi dengan betul. Pembantu akan menunjukkan tag bayi, bracelet iaitu gelang kepada ibu untuk mengesahkan nama ibu dan nombor kad pengenalan ibu yang betul. Pasangkan tag di kaki kanan bayi. Warna tag mengikut jantina iaitu biru bagi lelaki, merah jambu bagi perempuan. Poin yang kelima, mengekalkan kesuaman bayi iaitu mengeringkan bayi secepat mungkin terutamanya kepala bayi kerana lebih haba akan hilang melalui kepala. Ia juga merupakan salah satu rangsangan yang baik untuk bayi bernafas. Okey, melakukan dengan lemah lembut terutamanya bagi bayi pramasa ataupun pramatang kerana ia akan menyebabkan kecederaan, lebam, brushing yang berkecenderungan mendapat jaundice. Okey, mulakan bonding dengan meletakkan bayi ke atas dada dan undungan ibu sambil menyuruh ibu memeluk untuk mendapatkan skin contact. Okey, tutup bayi dengan kain dan bersih, kering dan suam untuk mengelakkan hypothermia. Hypothermia memerlukan penggunaan glukos dan oksigen yang berlebihan. Pindahkan bayi ke radiant warmer selepas 10 hingga 15 minit untuk jagaan lanjut. Itu dia punya langkah-langkah dia lah. Okey, bagi jagaan selanjutnya ke atas bayi baru lahir. Kita ada 8 poin dekat sini. Kita akan terangkan satu persatu beserta dengan reason lanjutan dia lah. Okey, top and tail, poin yang pertama. Okey, penjagaan kebersihan untuk keselesaan dan mencegah infeksi. Selepas kelahiran, sekiranya suhu badan bayi adalah stabil 36 hingga 37, top and tail boleh dilakukan kepada bayi untuk memberi kebersihan dan keselesaan. Bayi hanya boleh dimandikan selepas 6 hingga 12 jam bagi mengelakkan hypothermia. Okey, bayi perlu dijaga kebersihan untuk mengelakkan infeksi pada kulit bayi dengan menukar kainan pampas yang segera apabila basah dan kotor. Okey, jadi ini panjang ni, jadi kita pendek ringkaskan. Top and tail ni bertujuan untuk penjagaan kebersihan dan keselesaan dan boleh mencegah infeksi kepada bayi. Okey, bayi boleh dilakukan top and tail sekiranya suhu dia stabil 36 dan 37 hingga 37 darjah Celsius dan boleh dimandikan selepas 6 hingga 12 jam daripada lahir untuk mengelakkan hypothermia. Itu poin yang paling penting lah. Okey, yang kedua, kita akan mengukur berat, panjang dan lilitan kepala. Dia juga dalam pemeriksaan fizikal. Okey, yang ketiga pemeriksaan fizikal lah, dia merangkumi semua. Okey, pemeriksaan fizikal perlu dilakukan terhadap semua bayi yang baru lahir bagi mengesahkan keabnormalan terhadap bayi supaya tindakan segera dapat dilakukan. Okey, yang keempat, pemberian imunisasi dan vitamin K. Selepas dilahirkan, sekiranya bayi tidak mengalami masalah, dia akan diberikan imunisasi. IM vaksin hepatitis B 0.5 mg iaitu dia punya unit or dose untuk mencegah jangkitan hepatitis B. Intradermal BCG, Bacillus calmette-guerin untuk mencegah jangkitan tuberculosis, TB ataupun batuk kering lah. KIM vitamin K 1 mg untuk mencegah pendarahan. Ini jenis-jenis imunisasi dan vitamin lah yang kita akan bagi. Yang kelima, melakukan pemerhatian terhadap bayi baru lahir. Ini ada poin-poin kecil yang kita pecahkan. Okey, poin yang kecil yang pertama ialah pemerhatian terhadap pernafasan. Pernafasan senang diperhatikan melalui pergerakan dinding abdomen bayi iaitu perut bayi lah.
Bilangan pernafasan normal ialah 30 hingga 60 minit secara regular. Pemerhatian perlu dilakukan setiap 6 jam berturut-turut selepas kelahiran. Jika pernafasan normal, perhatian boleh dilakukan 2 hingga 4 jam sekali. Okey, bayi yang mengalami respiratory distress akan mengalami corak pernafasan yang abnormal seperti apnea, tachypnea, retraction of the chest wall, sternal recession, sinuses, grunting. Itu jenis-jenis simptom ataupun jenis abnormality yang kita boleh nampak pada corak pernafasan jika bayi itu mengalami respiratory distress. Okey. Okey, poin kecil yang kedua ialah pemerhatian terhadap apex speed. Apex speed boleh didengar melalui stetoskop dan apex speed yang normal merupakan 120 hingga 160 dengan rhythm regular dan volume yang kuat. Okey. Poin yang ketiga, poin kecil yang ketiga, pemerhatian terhadap warna kulit. Okey, warna kulit of course dia warna pink. Pink merah lah. Merah jambu macam tu. Kulit abnormal dia akan cyanosis, pucat atau jaundice. Warna kuning. Jaundice tu kuning lah. Okey, poin yang keempat, pemerhatian terhadap aktiviti. Tangisan bayi. Bayi normal, pergerakan dan tendangannya aktif, mempunyai otot-otot pejal, penyusuan dan hisapan adalah baik. Tangisannya adalah kuat. Okey, tangisan yang abnormal adalah seperti shrill cry, tanda mendapati intracranial pressure. Okey, febrile cry, tangisan bagi bayi premature. Okey, tangisan yang abnormal ni boleh search dekat YouTube or Google, kita boleh dengar lah cara dia macam mana. Bunyi dia macam mana. Ada lainan daripada bayi yang normal lah. Okey, yang kelima, pemerhatian terhadap tali pusat. Okey, periksa keadaan klem tali pusat adalah ketat untuk elakkan pendarahan. Okey, lepas tu ini poin yang penting sajalah saya sebut sebab ni ayat panjang, kita ambil poin-poin yang penting je. First sekali, periksa klem tali pusat sama ada ketat atau tidak. Yang kedua, permulaan warna tali pusat kita akan tengok. Warna permulaan tali pusat ialah slightly blush, iaitu warna merah-merah pucat. Itu warna yang aslilah, maksudnya warna yang normal, baru permulaan. Dan beberapa hari nanti dia akan berwarna coklat dan kehitaman. Itu yang normal. Yang ketiga, kita kena tengok tali pusat ni akan tanggal 7 hingga 10 hari. Dia akan tanggal sendiri. Yang keempat, kita perlu buat dressing, iaitu cuci pada tali pusat untuk elakkan infeksi. Ini 4 poin yang basic perlu tahulah daripada petikan ni lah, daripada slide ni. Okey, yang seterusnya pemerhatian terhadap urin. Okey, yang paling penting kat sini, bayi yang baru dilahirkan mesti piu dalam tempoh 24 jam, mesti kencing dalam 24 jam. Okey, kalau bayi tak kencing dalam masa 24 jam, kena report ataupun bagi tahu staff nurse and doktor. Kerana apa? Mungkin ada simptom-simptom masalah pada sistem urinary lah, sistem saluran kencing tu, mungkin phimosis. Okey, mungkin stricture of the urethra. Okey. Itu yang mungkin masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh bayi. Okey, kalau bayi yang normal, selalunya dia akan kencing lebih kurang 8 hingga 10 kali sehari lah. Itu poin yang paling penting lah, dengan dia punya jenis. Types of urine dia mesti straw colour. Itu yang normal, straw colour yang tidak berbau. Okey, bagi feces pula, perhatian terhadap feces iaitu najis. Bayi akan mengeluarkan meconium stool dalam tempoh 24 jam selepas dilahirkan. Feces akan bertukar warna apabila bayi mula menyusuk. Okey, lepas tu jika bayi tak berak dalam masa 36 hingga 48 jam, okey, keadaan perlu diperiksa oleh doktor lah. Kita risau ada masalah pada saluran rektum. Maksudnya saluran tak ada saluran rektum. Tak ada saluran rektum yang tembus, maksudnya tak ada lubang anus, tak ada lubang buntut untuk najis tu keluar. Okey, kalau stool yang normal, dia akan berwarna kuning terang dan sedikit cair lembut. Bagi bayi yang menyusu susu formula, susu tin, susu bancur tu, keadaan feces dia akan pale yellow. Warna yellow pucat, warna kuning pucat, sedikit keras dan berbau. Okey, yang poin yang keenam, poin besar yang keenam, penyediaan penyusuan. Selepas kelahiran, bayi perlu diberi susu ibu secepat mungkin.
Penyediaan pendidikan kesihatan berkaitan penyusuan susu ibu perlu diberikan kepada ibu. Bermaksudnya selepas bayi dilahirkan dan sampai ke postnatal ward, kita perlu beri pendidikan penyusuan kepada ibu sebab ibu perlu memberi susu pada anak secepat mungkinlah kalau boleh. Semasa penyusuan, pemerhatian terhadap bayi adalah penting untuk mengesan keadaan hisapan, cyanosis, kekerapan penyusuan. Nombor 7, child bonding. Ibu digalakkan supaya memeluk bayinya dan memberi susu ibu kepada bayinya untuk mendapatkan sentuhan skin to skin dari ibu ke bayi. Ini dengan kaedah room in ini dapat yakinkan diri untuk menjaga bayi ketika di rumah dapat dibina. Okay, ni child bonding ni skin to skin lah. Sentuhan skin to skin sangat penting lah bagi ibu. Dia dapat meningkatkan tahap psikologi. Okay, yang ke-8, pendidikan kesihatan. Okay, daripada segi jagaan kebersihan kulit bayi, kepentingan pemberian susu ibu, jagaan tali pusat, kepentingan imunisasi, daftar kelahiran, penilaian perkembangan dan pembesaran di klinik dan TCA, jumpa doktor. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Next topik kita ialah lawatan postnatal. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.